Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih pada semua rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Minta maaf lah sebab saya dalam perjalanan balik daripada IAB. Okay? IAB Badan Estate baru selesai bengkel. Jadi saya akan kongsikan pada petang ini. Terima kasih kepada uh, Encik Muhammad Izzuddin sebagai memberi sokongan teknikal kita pada petang ini. Cikgu Mira akan jadi moderator petang ni. Ya, doktor. Ya, doktor. Terima kasih kepada Cikgu Mira dan juga kepada semua rakan-rakan guru yang dapat bersama pada petang ini. Saya akan kongsikan sisipan pada petang ini masih lagi berfokus kepada maklum balas, iaitu feedback. Kerana maklum balas ini adalah salah satu alat ataupun satu kaedah ataupun teknik yang penting untuk pembelajaran anak-anak, khususnya untuk pembelajaran bermakna. Hanya melalui maklum balas sajalah kita boleh menjawab beberapa persoalan yang sangat penting kepada anak-anak, khususnya untuk melihat perkembangan pembelajaran ataupun learning progression yang perlu dilalui oleh anak-anak. Contohnya, soalan yang saya paparkan pada skrin pada ketika ini ialah ke manakah saya akan pergi, kan? Ke manakah saya akan pergi? Sebab dalam pembelajaran, okay, bagaimana yang kita maklum, aspek hasrat pembelajaran, the learning intention adalah satu aspek yang sangat penting untuk memaklumkan kepada anak-anak dengan jelas mereka apa yang akan mereka pelajari. Okay, apa yang akan mereka pelajari, apakah pengetahuan dan kemahiran yang akan mereka pelajari. Maksudnya kalau kita ibaratkan pembelajaran tu sebagai satu perjalanan, jadi anak-anak tahu dia perlu bergerak daripada mana, iaitu pada kedudukan semasa mereka kepada keberhasilan yang diharapkan, kepada aras pembelajaran ataupun aras tahap penguasaan yang perlu mereka lalui. Okey. Jadi untuk mengetahui sama ada mereka pergi ataupun sampai kepada destinasi yang telah ditetapkan, maka murid-murid boleh mendapatkan maklum balas daripada guru ataupun guru boleh mendapatkan maklum balas daripada murid. Sebab seperti yang saya katakan, maklum balas ini boleh berlaku dalam dua hala. Dia bukan satu hala, ya, dia dua hala. Sama ada maklum balas itu diberi oleh guru atau diterima daripada guru. Diberi oleh murid atau diterima oleh murid. Dengan cara begitu, murid-murid ataupun anak-anak dapat dengan yakin tahu ke mana perlu, apakah pembelajaran ataupun ke manakah mereka perlu pergi. Itu yang pertama, soalan yang pertama. Okay. Soalan yang kedua yang perlu di anak-anak perlu jawab ialah bagaimanakah saya akan pergi? Bagaimana? Tadi ke mana? Maksudnya dia menentukan hala tuju ataupun secara khusus dalam pembelajaran dia tahu apakah pengetahuan dan kemahiran yang perlu mereka kuasai. Sementara soalan yang kedua ini lebih merujuk kepada
aktiviti ataupun tugasan yang telah ditetapkan untuk membawa mereka kepada supaya mereka berada pada kedudukan yang betul, berada pada tempat yang betul. Maksudnya kalau dia baru bermula, dia tahu di mana kedudukan semasa dia. Jadi di sana nanti kita nampak wujudnya satu kesenjangan. Kesenjangan ni maksudnya jurang. Daripada di mana dia bermula, ke mana dia nak pergi. Jadi bagaimanakah itu mungkin merujuk lebih kepada aktiviti. Dan kadang-kadang kita lihat bahawa cara untuk pergi itu pun mungkin berbeza di antara setiap individu. Seorang murid dengan murid yang lain mungkin mereka akan pergi dengan cara yang berbeza. Tetapi akhirnya mereka akan sampai ke destinasi yang telah ditetapkan. Itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, yang akan ditanya, ke manakah selepas ini? Ke manakah selepas ini? Setelah mereka tahu kedudukan semasa, mereka pula nak tahu selepas ni mereka akan pergi ke mana. Sebab kadang-kadang untuk mencapai hasrat ataupun untuk mencapai hasrat pembelajaran yang ditetapkan, ada beberapa langkah. Kalau kita ibaratkan langkah ni laksana kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan mungkin untuk mencapai sesuatu pembelajaran, mereka memerlukan 2 ataupun 3 kriteria kejayaan. Jadi anak-anak tidak hanya berhenti begitu saja, tetapi dia tahu lepas mereka mencapai satu kriteria kejayaan, mereka perlu pula pergi ke satu lagi kriteria kejayaan. Sebab kriteria kejayaan ni menunjukkan tahap ataupun di mana mereka berada. Di mana mereka berada. Jadi kalau kita lihat ketiga-tiga soalan tadi itu sangat penting, khususnya untuk membantu anak-anak melalui proses pembelajaran, khususnya dalam konteks perkembangan pembelajaran mereka. Sebab itu 2 orang sarjana, iaitu Dr. John Hattie dan juga Dr. Helen Timperley, kedua-dua mereka ni daripada Australia, telah mengemukakan satu model. Dia panggil model maklum balas untuk membugarkan pembelajaran. Feedback model for enhanced learning. Jadi tujuan maklum balas itu tidak lain dan tidak bukan ialah untuk merapatkan kesenjangan di antara kepahaman dan juga prestasi semasa dengan matlamat ataupun hala tuju yang telah ditetapkan, yang ingin dicapai. Maksudnya, di situ nanti ada satu gap ataupun kesenjangan. Apa yang anak-anak tahu dengan apa yang akan dia belum tahu, yang akan diketahui. Dan begitu jugalah kesenjangan ini dapat dikurangkan apabila murid dapat meningkatkan satu usaha, yang kedua ialah strategi yang betul. Kena ingat dalam kita memberi maklum balas, kita mesti fokus lebih kepada effort, bukan kepada ability. Dan juga fokus juga kepada strategi ataupun kaedah yang mereka pilih. Jadi sebab itu, untuk merapatkan jurang ataupun kesenjangan antara apa yang mereka tahu dengan apa yang mereka belum tahu itu, ialah dengan meningkatkan usaha dan menggunakan strategi yang tepat. Yang kedua, murid
tidak meninggalkan dan mengaburkan atau merendahkan matlamat. Kadang-kadang kalau tidak betul, tidak betul, ini yang dikatakan sebagai non-learning. Dia tidak dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran yang telah ditetapkan, tapi dia belajar benda lain. Ya, maksudnya mereka meninggalkan hasrat pembelajaran yang telah ditetapkan, ataupun hasrat pembelajaran itu tak jelas, kabur, ataupun mereka meremehkan hasrat pembelajaran berkenaan. Jadi itu perlu dilihat, ya. Dan ini boleh dibantu melalui maklum balas. Kemudian peranan guru pula dalam konteks ini ialah untuk menyediakan matlamat yang mencabar. Mencabar maksud di sini ialah dia boleh, walaupun dia mencabar, tapi sesuatu yang boleh dicapai oleh anak-anak. Ya. Mencabar dan dia bersifat khusus. Khusus maksudnya jelas apa yang nak dicapai. Sebab itu mungkin ya, cabaran di antara seorang pelajar dengan seorang pelajar itu berbeza. Antara satu dengan lain bergantung kepada latar belakang mereka. Bergantung kepada usaha mereka. Maka itu yang guru boleh buat. Yang kedua, guru mesti ada keupayaan untuk membantu murid ataupun pelajar mencapai sesuatu hasil pembelajaran itu melalui strategi, dan juga dengan maklum balas yang berkesan. Strateginya betul, maklum balas yang diberi dan diterima pula berkesan. Dengan itu, maka maklum balas yang berkesan yang disebut itu akan menjawab 3 soalan yang saya dah bincangkan di awal tadi. Pertama, ke manakah saya hendak pergi? Iaitu apakah matlamat ataupun hasil pembelajaran. Ini dinamakan oleh John Hattie dan juga Helen Temperley sebagai fit up. Maksudnya benda tu belum berlaku. Pembelajaran tu belum berlaku. Okey? Dipanggil fit up. Bagaimanakah keadaan saya? Itu dipanggil feedback. Feedback ni maksudnya dia dah buat sesuatu tu, dia dah nak menentukan sama ada berhasil ataupun tidak. Dipanggil feedback. Dan satu lagi ialah proses seterusnya. Proses apakah yang perlu berlaku seterusnya. Itu dia panggil feed forward. Jadi saya ingat setakat itu dulu perkongsian saya pada petang ini. InsyaAllah saya akan bincangkan lagi model ini dalam perjumpaan kita yang akan datang. Jadi saya serahkan kepada Cikgu Mira untuk sesi perkongsian yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mustafa.